Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal sunnati rasulih fi wajhillah qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni fa mashraba safiyani ya wahhab qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Abiyasir wa la tu'asir wa tamim bil khair wa la hawla wa la amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman dalam kitab dia Pedoman Sembahyang Berjemaah, sehinggalah kepada perkataan dia kat mana surah Al-Fatihah baris 3 dan jaga mendarat pada sembahyang sahur. Situ. Dan tiada mudarat, muka surat 8 baris yang ketiga. Dan tiada mudarat batal sembahyang seseorang yang berbetulan pintu akan mereka yang di sisinya di sisi pintu itu. Lah ni kita duk kecek masalah rabithah. Rabithah ini orang yang menghubungkan makmum yang berada di luar masjid dengan imam yang berada di dalam masjid. Jadi makmum tu kalulah dia tak boleh dengar suara tu imam, maka syaratnya sembahyang di luar masjid mesti dengar dan lihat. Apabila dia tak boleh dengar ataupun dia tak boleh lihat, maka dia kena dengar atau lihat makmum yang berada berbetulan dengan pintu. Makmum yang berada berbetulan dengan pintu dia. Maka makmum yang berada berbetulan dengan pintu itu dipanggil rabithah, pengikat di antara makmum dengan imam di dalam masjid. Lagu mana kalau rabithah tu terbatal? Terketuk kau lepas pada akad takbir, sebelum akad takbir terketuk dah tak boleh lah jadi rabithah dia. Misalnya terketuk, perut akad takbir, Allahu Akbar. Makmum hok belakang luar masjid pakat takbir Allahu Akbar. Tu tak boleh awal lagi. Dia kena semaya tu sah dulu. Allahu Akbar. Lengah duk baca Fatihah, rabithah tu terbatal. Ikutlah terketuk kau apa dia? Apa hukum orang hok duk semaya ikut dia? Lagu mana hukum dia? Sah, tak ada masalah apa. Hak penting dia dah juga akad takbir, makmum pun akad takbir Allahu Akbar, sah belaka, tak ada masalah. Dan mereka yang di belakangnya melakang mereka yang di sisinya, sah belaka. Hak berbetulan dengan sisi dia, orang hak bucu pintu, orang yang bertentangan dengan pintu saat ni, sebelah kiri dia dan sebelah belakang, sah belaka. Pas lagu mana nak semaya tak nampak gapo ni? Tengok. Kalau dia dengar suara perpindahan imam, tak apa. Kalau tak dengar, tak sah hukum dia.
Di belakang kemudian daripada takbiratul ihram mereka yang berada mereka rabitah. Maka lepas pada takbiratul ihram kalau terbatal rabitah pun tak apa sebab dia berimeh dengan tu imam bukan dengan rabitah. Rabitah tu hanya pengikat untuk mengesahkan dia berimeh sahaja. Dan ketiga daripada syarat nak semaya jemaah itu muafakat makmum dan imam pada segala sunat yang jahat menyalahinya. Apa maksud sunat yang jahat menyalahinya? Kalau benda sunat ni kita tak buat, nampak sangat beza kita dengan tu imam. Benda sunat yang jahat menyalahinya, sekalipun benda tu sunat, tapi kalau kita berlainan dengan tu imam, nampak sangat beza kita dengan tu imam. Itu panggil jahat menyalahinya. Ataupun keji menyalahinya. Ada ibarat kata keji menyalahinya. Contoh benda sunat hak dalam semaya yang kalau kita berlainan dengan tu imam, hukum dia sangat nampak berbeza kita dengan imam. Ada pak benda sunat ni jangan kita menyalahi tu imam. Dia ada pak hukum. Pertama, sujud tilawah. Sujud tilawah sama ada surah sejadah ataupun surah lain-lain pun hak penting surah sujud tilawah. Kedua, tahiyat awal. Ketiga, kunut. Keempatnya, apa dia? Sujud sawi. 4 perkara sunat ini ada hukum masing-masing. Kena apa ni? Ambo sebut dulu secara ringkas sebelum kita masuk kepada kitab. Pertama, sujud tilawah. Benda sunat yang keji kalau kita menyalahi tu imam. Gapo dia hukum dia? Tu imam buat, wajib kita kena buat. Tu imam tinggal, wajib kita kena tinggal. Kena ikut betul-betul bab sujud tilawah ni. Kalau tu imam baca surah sejadah, tu imam tak sujud sejadah, kita sujud batal. Kedua, kalau tu imam baca surah sejadah, tu imam sujud tilawah, kita tak sujud tilawah, batal. Wajib muafakat pada buat dan tinggal dia panggil. Wajib sama dengan tu imam pada perbuatan tu imam ataupun pada tu imam tinggal. So, kedua. Apa dia kedua? Sujud tilawah pertama, kedua apa? Tahiyat awal. Tahiyat awal apa hukum dia? Wajib muafakat. Ada wajib muafakat ke tak? Tak. Tengok. Kalau tu imam buat apa hukum dia? Boleh ke tak kita tinggal sujud tilawah tahiyat awal, kita pergi kepada rakaat yang ketiga, boleh hukum dia. Tinggal tahiyat awal, tu imam duk baca tahiyat awal, kita pakai bangun caca, berdiri sebelum pada tu imam, duk masuk tahiyat rukun ketiga lalu. Boleh hukum dia. Tetapi afdalnya, baca tahiyat sekali dengan tu imam. Kalau tu imam buat, harus kita tinggal. Tapi kalau tu imam tinggal, boleh ke tak kita buat tahiyat awal? Tengok. Kalau tu imam duduk, istirahat, boleh tahiyat awal. Kalau tu imam bangun direct, tak ada tahiyat awal, tak ada duduk istirahat, maka tak boleh kita buat. Kalau buat, batal sembahyang. Ketiganya, apa dia? Kunut. Apa dia kunut ni? Gini. Kalau tu imam baca kunut, boleh ke tak kita pergi direct sujud? Ya, boleh. Sopo dengan tahiyat awal juga. Boleh. Kalau tu imam tinggal kunut, kita boleh pergi imam baca kunut, kita tinggal kunut, pergi sujud boleh. Manakala kalau tu imam tinggal kunut, pakai tu imam sujud lalu. Boleh ke tak? Tengok. Kalau kita kata saya sempat, kalau saya baca kunut, tu imam tinggal. Okey, saya malah tinggal kunut, saya nak baca juga kunut. Tengok, kalau kita sempat sujud dengan tu imam, sujud yang pertama, sunat baca kunut. Yakni baca kunut pendek lah. Rabbighfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Perok sujud lalu. Kalau kita kata saya tak sempat sujud dengan tu imam, sujud pertama, tu imam duduk antara dua sujud. Baru saya habis baca kunut dan baru saya nak turun.
Makruh kita baca kunut. Tetapi kalau kita kata saya tak sempat duduk antara dua sujud, tu imam akan sujud yang kedua, maka haram dan batal sembahyang kalau kita baca kunut menyebabkan terlepas dua rukun. Sujud sah, duduk antara dua sujud. Maka kaedah dia dalam berimam, kalau kita lewat daripada tu imam dua rukun dengan tanpa uzur. Saya nak baca kunut bukan uzur dalam bab sembahyang. Kunut ni benda sunat saja. Yang uzur dalam sembahyang seperti nak baca Fatihah bagi muafiq. Tu memang dia kena baca. Dia ketinggalan rukun panjang pun tak apa. Manakala untuk baca kunut tidak diuzurkan. Terlewat dua rukun, batallah sembahyang dia. Keempat, apa dia? Sujud sawi. Sujud sawi ni sunat belaka. Semua empat-empat benda ni sunat belaka. Sujud sawi ni kalau kita imam sujud, wajib makmum kena sujud. Tahu ataupun tidak tahu kesilapan yang berlaku, wajib kena ikut tu imam. Kalau tak ikut tu imam, batal sembahyang. Kalau tu imam tinggal pula, tu imam tak sujud sawi, tu imam assalamualaikum, sunat bagi makmum sujud bagi kesilapan imam ataupun kesilapan imam lah nama. Sujud, sunat sujud. Lagu tu. Tu empat perkara benda-benda sunat dalam sembahyang yang kalau kita menyalahi terlalu keji. Ni ingat kaedah dia nah. Seperti sujud tilawah. Sujud tilawah ni ada 14 tempat dalam Al-Quran. Kita baca ayat tu disunatkan sujud, tidak wajib, sunat sahaja. Sama ada sunat sujud tu bagi orang yang membaca, ya. Bagi orang yang duduk dengar baca, duduk perhati baca dia, ataupun orang yang terdengar baca. Orang yang sengaja mendengar, hak tu sunat sujud. Orang yang terdengar baca pun, saya bila-bila lalu terdengar baca itu sunat sujud. Ya, sunat sujud. Lepas tu kalau tuai hok jo baca tu sujud, sunat lagi, muakkad lagi bagi orang dengar dan orang terdengar untuk sujud. Maka apa dia? Sujud tilawah itu wajib muafakat pada buat dan pada tinggal. Wajib muafakat pada buat dan tinggal. Tu imam buat wajib buat, tu imam tinggal wajib tinggal. Apa dia? Sujud tilawah. Ni benda sunat. Ya. Jangan menyalahi tu imam pada masalah ni. Tu imam buat, kita tak buat, batal. Tu imam tak buat, kita buat pula, naik sah, batal juga. Qauluhu dan pada tinggal. Tengok bira dia tu. Taklik kok bira tu dia baca dah. Qauluhu pada tinggal dan seperti sujud sawi. Sujud sawi lagu mana? Wajib padanya muafakat padanya pada sujud sawi. Muafakat muafakat pada buat tiada pada tinggal. Tu imam kalau buat sujud sawi wajib makmum sujud sawi. Kalau tak sujud sawi batal sembahyang. Kita tahu dah tu imam buat salah tak tahu, wajib kena sujud sawi. Tiada pada tinggal. Yakni apabila tu imam tinggal, wajib kodok kita tinggal juga tahajud sawi. Tak boleh kita sujud sawi. Tu imam tak sujud sawi. Lepas tu imam bisalah assalamualaikum. Kita nampak macam tak boleh sujud sawi, kita pun sujud 2 kali kerana kesilapan imam. Boleh? Boleh. Bahkan sunat. Maka apabila meninggal, dia akan sujud sawi oleh imam. Tu imam tinggal sujud sawi. Wisalah assalamualaikum. Lagu mana? Sunat. Hukum dia sunat. Bukan kata harus saja. Sunat bagi makmum sujud. Kemudian daripada salam imamnya dan sebelum daripada salamnya makmum. Tu imam wisalah, makmum tak wisalah lagi, ada peluang nak sujud sawi. Kalau tu imam wisalah, makmum pun nak sujud, habis dah lah cerita bab sujud sawi.
Berapa masalah dah? 2 masalah. Masalah sujud tilawah dengan sujud sawi. Dan tasyahud awal. Garis 3 perkataan. Sini. Benda sunat dalam semaya hok menyalahinya keji. Pertama sujud tilawah. Lepas tu dalam ta'liq tu sujud sawi. Ketiga tasyahud awal. Lepas tu kunut lepas ni sebut. 4 benda kena cara nah. Dan tasyahud awal pula wajib muafakat pada buat. Ketika tu imam buat, maka wajib buat. Kalau tidak, dalam kitab ni kata wajib buat. Asalnya tidak wajib juga buat. Kalau makmum naik kepada rukun yang ketiga, hukum dia sah lagi semaya, tidak membatalkan semaya. Cuma moleknya jangan kita mendahului imam. Maya jangan cepat pada tu imam. Cepat pada tu imam hukum dia haram. Cepat sorukung haram. Sebab tu dia kata wajib muafakat pada buat tu, takut masuk bab mendahului imam satu rukun. Haram hukum dia. Batal semaya tak batal. Mendahului imam 2 rukun batal dan haram lagi batal cepat daripada tu imam 2 rukun. Cepat daripada imam 1 rukun, hukum dia haram saja. Wajib muafakat pada perbuat. Tetapi batal tidak batal sembahyangnya. Adapun imam tinggal tasyahud awal, tu imam tak baca tasyahud awal. Dan ia duduk istirahat. Dia duduk istirahat. Duduk istirahat ni duduk sebentar. Lebih kurang daripada tamak ninah sembahyang. Tamak ninah sembahyang qada subhanallah. Manakala duduk istirahat jangan sapa subhanallah. Kerana tidak ada bacaan zikir di tasyahud istirahat. Duduk istirahat tak ada zikir, maka kena pendek ke dia sependek mungkin. Duduk, bangun selalu. Kalau tempat ada zikir, tak apalah. Tempat tak ada zikir, perut duduk, bangun selalu. Biarlah kurang daripada subhanallah pun tak apa. Kalau tu imam duduk istirahat, maka harus hukum dia dah. Harus. Bukan sunat, bukan gapo. Harus. Maknanya boleh makmum baca tasyahud sebab tiada keji menyalahi dia. Kerana apa tak keji? Sebab imam mengerjakan duduk istirahat itu. Tok imam duduk juga. Tapi kalau tok imam tak duduk langsung, tok imam pakai bangun direct, maka kalau dia baca tahiyat awal, keji menyalahi. Tok imam tak pernah duduk situ pun awak duduk siap baca tahiyat awal lagi. Keji menyalahi. Tapi kalau tak imam duduk, tak baca tahiyat awal tak apa. Duduk istirahat pun tak apa. Kerana duduk untuk baca tahiyat awal tak jadi keji, kerana tu imam pun duduk juga. Duduk sekali pun duduk sebentar. Dan jika imam tinggal tasyahud dan duduk, maka tiada harus makmum membaca tasyahud awal. Tu imam dah lah tinggal tasyahud awal, nya tinggal duduk juga. Duduk pun dak. Tasyahud awal pun dak, maka tiada harus. Apa maksud tiada harus? Batal sembahyang. Maksud dia sini nah. Kerana apa? Kerana keji menyalahinya. Yakni melakukan benda yang tok imam tak pernah lakukan. Kalau tok imam duduk pun tak apa lagi. Ni tok imam tak duduk pun pakai baca tak bangun direct, maka kita baca tahiyat awal lagi-lagi lah. Dan ada pun kunut. Ni benda yang keempat, benda sunat yang keji menyalahi dia, kunut. Gapo dia kunut? Ni hukum dia bab kunut. Maka tidak wajib muafakat padanya pada kunut. Tu muafakat ke mana? Padanya, pada buat dan pada tinggal. Tok imam buat tak wajib makmum buat, tok imam tinggal tak wajib makmum tinggal. Boleh. Kalau tok imam buat makmum tak nak tinggal boleh, tok imam tinggal makmum nak buat pun boleh. Tak ada masalah apa. Maka jika meninggalkan imam akan kunut, tok imam tak baca kunut. Lagu mana? Tok imam pergi sujud direct.
Sunat makmum menyalahi imam dia. Menyalahi dengan cara gapo? Dengan cara baca kunut. Tok imam tak baca kunut. Sunat menyalahi tok imam dengan cara kita baca kunut. Kerana membaca kunut. Sunat menyalahi tok imam dengan cara baca kunut jika mengetahui syarat ni. Jika syartiyah, in syartiyah dia panggil ni. Jika syarat kepada sunat sana. Kalau tak ada jika ni maka tak sunat. Jika gapo sunat ni? Jika sunat kata kita baca kunut ni, jika mengetahui makmum mendapat akan imam dalam sujud yang pertama. Dia sempat dengan sujud pertama, maka sunat dia baca kunut. Baca kunut pendeklah, jangan kunut panjang. Rabbighfirli ya Ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kunut ni ada 3 rukun dia. Kunut ada 3 rukun. Pertama, doa, Rabbighfirli. Kedua, puji bagi Allah, ya Ghafur. Rabbighfirli, ya Ghafur. Ketiga, selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa baraka tambah saja. Wa baraka wa sallam, baraka tu tambah saja. Hak penting salam tu penting nah. Dan jika mengetahui makmum pula. Dan jika mengetahui makmum masalah lain pula. Mendapat akal imam dalam duduk imam antara 2 sujud, makruh makmum menyalahi pula. Sunat jika sempat dengan sujud yang pertama. Makruh kalau tak sempat sujud pertama dia dengan duduk antara 2 sujud. Makruh. Dan jika mengetahui makmum akan bahawa tiada sempurna kunutnya, melainkan kemudian ataupun selepas daripada turun imam bagi sujud yang kedua, haram atas makmum menyalahi. Haram dan batal tambah sini. Haram dan batalah sembahyang. Maka jika menyalahi makmum akal imam kerana membaca kunut dan tiada turun ia makmum bagi sujud yang pertama, melainkan kemudian daripada tunduk imamnya bagi sujud yang kedua, nescaya batal sembahyangnya. Batal sembahyangnya kerana terlewat dengan tok imam 2 rukun. Yakni sujud yang pertama dan duduk antara 2 sujud. Tok imam berada di sujud yang kedua. Kita duk baca kunut. Kunut ni benda sunat. Maka kunut tak panggil benda uzur di dalam bab sembahyang. Kerana dia hanyalah benda sunat. Maka kita terlewat dengan tok imam tanpa uzur, 2 rukun batal. Kaedah mudah, cepat 2 rukun batal, lewat 2 rukun batal. Cepat 1 rukun haram, lewat 1 rukun makruh. Serentak dengan tok imam makruh. Hak afdalnya tok imam mulakan dulu pada rukun, baru kita ikut. Gini. Biar ada dengan tok imam di rukun tu, tapi biar tok imam mula dulu. Hak tu paling. Kalau gini makruh. Kalau gini makruh. Faham tak? Tok imam dia tu bik dulu daripada rukun ni, baru kita pergi kepada rukun ni. Ada orang tu koyak warak. Bismillah. Subhan. Pok tok imam rokok, tak akak pala lagi. Pasal jahil. Nak semaya jemaah sangat tak reti. Tok imam akak pala. Subhan. Koyak macam maya sorang. Kalau nak semaya berjemaah, kena ikut tok imam biar ada pada setiap rukun dengan tok imam. Jangan duk koyak warung. Jadi kalau kita baca slow, dah sekali pun biarlah dah sekali pun biar ada dengan tok imam pada setiap rukun. Allahu akbar kita dah Allahu akbar. Tok imam rokok, kita dah rokok subhanallahi azim wa bihamdih. Tok imam akak pala biar ada tok imam sami Allah liman hamid. Biar ada setiap rukun. Ni terlepas macam. Terlepas macam. Apa hukum terlepas daripada tok imam kerana baca benda sunat? 2 kali rukun dia terlepas, batal menurut Ibnu Hajar. Contohnya, tok imam rokok, dia tak rokok. Dia tak rokok lagi.
Dia tak imam rokok, dia tak rokok, dia baca wasjud wa qatari. Dok mai wasjud wa qatari. Tok imam sujud dia rokok, dia tak rokok lagi. Tok imam akak kepala, barulah wali kutub ni sujud, rokok. Apabila dia nak iktidal, tok imam gerak dah untuk sujud. Dia tak sempat dengan tok imam bersama tok imam pada rukun rokok dan rukun duduk antara dua sujud. Maka batalah sembahyang wali kutub yang terakhir itu. Nah, batal apa? Sebab jahil telajuk. Mazhab kita tak ada dengan tok imam di dua rukun, tak sudut qaya warak, batallah sembahyang tu. Kena belajar dah. Nak sembahyang slow, sembahyang sorang. Kalau nak cari tok imam slow, pergi cari tok imam slow. Kalau kita ni kacuk ke kura, sembahyanglah dengan tok imam hok kacuk ke ungka. Kena ungka tak? Ungka ke? Seminggu. Ada orang tu berhenti dekat sejar. Bapa berhenti tengah jalan, dia dok tengok ungka nak selamat anak dia tengah jalan. Jekan ni, sejar dia jalan. Nak ambil anak dia, nak selamat anak dia. Kereta berhenti sejar nak pergi ambil. Allah, ungka berat sungguh. Jadi kalau kita ni slow, cari tu imam slow. Makruh. Makmum yang slow, cari tu imam laju. Kalau kita nak sembahyang tu imam laju, kena laju sama tu imam. Tu imam pun kena ra'i jugalah makmumnya, jangan laju sangat. Sebab tu tasbih kalau boleh 5 kali. Biar makmum dah 3 kali. Dia nak sekali tu untuk dia gerak dah. Maka kita baca 5 kali, dah lah dia baca 3 kali, kita baca 5 kali, dah dia akad kepala dah dia 3 kali. Ada kata lagu tu tasbih wak 5 kali. Dan keempatnya tiada ketinggalan. Betul. Dan keempatnya daripada 12 dah. Keempat daripada 12 syarat sembahyang. Ketiadaan ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun fi'li kedua. Rukun fi'li kedua. Apa maksud rukun fi'li yang kedua? Rukun pertama fi'li tinggal dah, rukun fi'li yang kedua pun tinggal juga. Seperti dia duduk wasjud wa qatari saat ni, tu imam rokok dia tak cara, tu imam iktidal dia tak cara, tu imam gerak nak sujud, batallah sembahyang wasjud wa qatari tu. Yakni rukun bangsa perbuatan. Kalau rukun qauli tak apa, kita barulah duduk tahiyat, tu imam lepas dah baca tahiyat, tu imam selawat dah, tu imam risalah, 3 rukun fi'li. 3 rukun qauli, batal tak maya kita? Kita baru duduk tahiyat awal tu imam, habis dah baca tahiyat, rukun qauli. Baca selawat, dah rukun qauli. Wisalah dah pula, 3 rukun qauli. Batal semaya tidak batal sebab rukun qauli. Rukun fi'li hak tak lehnya, rukun bangsa perbuatan. Yakni rukun bangsa perbuatan dengan ketiadaan uzur. Kalau ada uzur tak apa. Uzur di dalam sembahyang, baca Fatihah. Baca Fatihah diuzurkan. Dan ketiadaan mendahului akan imam dengan keduanya, kedua rukun fi'li. Tu imam duk baca surah, dia pun naik syekh Rabbana nyorokok. La ilaha illallah. Dia pun iktidal. Haram dah perbuatan tu cepat daripada tu imam rukun. Dia pun gerak. Gerak nak sujud saja sehingga tidak dinamakan qiyam. Batallah sembahyang kerana cepat daripada tu imam 2 rukun. Kalau tak sengaja tak apa dah. Hak ni maksud dia buat dengan sengaja. Batas maya. Dia kata mendahului ia akan imam dengan keduanya rukun fi'li dengan sengaja. Lagi tahu dengan haram. Kalau sengaja tak tahu tak apa lagi. Seperti mu'allah, orang baru masuk Islam. Dia tak tahu dia boleh cepat daripada tu imamnya, semaya cepat pada tu imam.
Tok Imam baca Fatihah, lambat Tok Imam ni saya baca cekak dah, nyo baca cepat-cepat perut nyo rokok iktidal. Lambat Tok Imam, amo nak litah Tok Imam sekali ni. Nyo tak tahu kata kita kena ikut Tok Imam. Amo nak litah. Dah lah 2 rukun amo litah. 4 rukun. Ya Allah, macam main game nak pulak dengan Tok Imam gitu. Tok Imam apa yo Tok Imam nak kambat kau laju. Sudah. Batal tak semaya tak batal sebab dia tak tahu. Sengaja dia mau buat, sengaja. Oh, awak baru masuk Islam. Saya baru masuk Islam. Lama mana? Baru ya. Mana? 30 tahun dah masuk Islam. La ilaha illallah, baru masuk Islam. Apa lagu ni? Maka jika menyalahi makmum akil imam pada mendahulu, cepat. Mendahulu ni cepat pada tu imam. Dan pada ketinggalan, terlewat dengan keduanya, dengan kedua rukun fi'li. Dan jikalau ketiada panjang keduanya, sekalipun rukun pendek seperti apa dia? Nak contoh payah kedua-dua rukun pendek tak ada nak jumpa. Rukun pendek dengan rukun panjang boleh. Iktidal dengan rokok rukun panjang, iktidal rukun pendek. Iktidal dengan sujud, pendek dengan panjang. Sujud dengan iktidal, panjang dengan pendek. Iktidal duduk antara dua sujud dengan sujud. Tak jumpa iktidal sama-sama ni. Ketiadaan panjang keduanya, nescaya batalah sembahyangnya. Cepat lewat. Sekalipun rukun pendek rukun panjang pun batal belaka. Kerana keji menyalahinya. Keji. Nampak sangat beza kita dengan Tok Imam. Tok Imam duduk caca kira, kita duduk rokok, duduk sujud. Ni ikut Tok Imam ke apa? Tok Imam duduk sujud, kita duduk wasjud waktarik, duduk caca lagi. Pek dah apa dia makmum dia. Dengan tidak uzur yang mewajibkan ia akan ketinggalan. Kalau tak ada uzur yang mewajibkan dia boleh ketinggalan daripada Tok Imam, seperti kenyataan yang lagi akan datang dalam fasal yang ketiga, masalah muafiq dan masbuk, boleh makmum muafiq ketinggalan daripada Tok Imam dengan beberapa sebab, antaranya uzur nak baca Fatihah dan fasal, dan ketinggalan makmum daripada imam satu rukun fi'li makruh. Tinggal dengan Tok Imam satu rukun fi'li makruh, cepat daripada Tok Imam satu rukun haram, dan mendahului makmum akan satu rukun fi'li haram. Kita sebut kaedah dah saat ni dah. Dan kelimanya wallahu a'lam. Kelima daripada syarat berjemaah. Jadi kena belajar semaya jemaah ni dah. Jangan semaya kosi-kosi. Rugilah kita rajin dah semaya berjemaah, tiba-tiba sembahyang kita salah. Soalan pertama, wajib qada semaya atas kenderaan bergerak gini. Semaya atas kenderaan bergerak kalau semaya fardu hukum dia tidak sah. Tetapi kalau kita tak semaya berat, dah perjalanan kena berjajar, maka kena semaya juga, semaya hormat waktu. Kerana semaya fardu atas kenderaan yang bergerak hukum dia tidak sah. Kalau semaya sunat, semaya duha, semaya sunat musafir, semaya hajat, semaya istikharah, semaya taubat, semaya syukur, apa dalam tu tak apa, semaya sunat. Manakala sembahyang fardu kena qada semula sebab sembahyang atas kenderaan dipanggil sembahyang hormat waktu. Benda bergerak. Dalil dia Rasulullah sembahyang fardu, Rasulullah turun daripada unta. Kalau sembahyang sunat Nabi sembahyang atas unta. Unta dia tai kok mana pun logilah. Tapi sembahyang sunat. Manakala sembahyang fardu tak boleh, kena sembahyang di luar, di bawah. Tak syarat kalau kenderaan tak gerak sah. Kalau gerak hukumnya tak sah. Sama ada kenderaan itu kereta, ataupun kenderaan itu kapal terbang, ataupun kereta api, kapal selam, kapal laut, kapal atromen, jet kongkok, semua tu tak boleh berlaku. Suami tak cara mana anak yang kedua. Lepas isteri melahirkan anak nombor 2, kerana anak nombor 2 baru lahir cepat menangis. Suami minat dengan anak yang pertama. Macam mana nak atasi itu? Wilung. Ni bukan masalah. Bukan tanya hukum ni. Ni masalah demo dengan tok lelaki lah. Kena pujuk lah isteri nama anak pertama ni, anak kedua ni anak demo juga Apa pilih kasih lagu tu Ni hok jerik wi kat ambo.
hok suka, hok comel, hok kiuk, demo dok pegang. Oh, belana lah tabah be. Anak demo juga ni be. Kau anak siapa dia? Ha ni. Pandai-pandai lah kecek dia. Nah, waktu perangai tok laki kita lah. Nampak pandai-pandai lah tu. Kalau kita dah hajak orang untuk solat tapi dia tak solat macam mana ustaz? Dia tak solat lah. Macam mana lagu mana? Dosa kodok kita tak dosa dah kita suruh dah tapi dia tak buat juga, maka tak dosa dah. Tak ada tuntutan wajib kita tegur dia. Asalnya wajib tegur benda maksiat. Amal ma'ruf nahi mungkar. Wajib tegur orang buat maksiat. Tapi kalau kita tegur dah dia tak dengar, wajib tu hilang dah hukum wajib tegur, sunat saja tegur. Kita pun nak dapat pahala sunat, kita tegur lagi, dapat pahala sunat. Nah. Wajib tak ada dah. Hak wajib kali pertama tu saja, kali kedua tu sunat sahaja. Nah. Kalau boleh jangan putus asa. Tegur lagi. Kalau ada peluang kita berharap tegur kedua, ketiga tu dia berubah. Manusia lagu tu lah, kita pun nak berubah payah. Manusia lagi-lagi lah payah juga nah. Sah atau tidak sekiranya tangga tingkat atas masjid di luar bangunan sebelah belakang masjid. Tangga di luar daripada masjid maka tak dipanggil dalam masjid, maka kita sebut dah hukum. Maka tangga tu kalau tidak kalau membelakangi kiblat, maka hukum dia tak boleh orang yang ikut tangga tu nak berjemaah dengan waktu imam duk bawah ke ataupun tu imam duk atas. Sebab tangga di luar daripada masjid. Masjid dikira dalam pagar ke bangunan masjid. Masjid ni dua. Ada masjid dipanggil bangunan sahaja. Misalnya masjid biasa tempat kita, masjid tu saja bangunan. Lepas tu dalam bangunan tu saja dibenarkan buat tangga. Kalaulah di luar daripada bangunan tu, tandah kau gapo tu bukan masjid. Tu dalam pagar masjid, tu pagar masjid, bukan maksud masjid, hak masjidnya adalah bangunan saja. Kedua, bangunan tanah tu masjid. Contohnya, saya wakaf tanah saya seekar untuk buat masjid, maka semua jadi masjid. Buat bangunan tak buat bangunan, orang hek tak boleh lalu dah sebab jadi masjid dah. Maka haram buat tandah dalam kawasan yang diwakafkan masjid. Sebab apa? Sebab semua tu jadi masjid, tiba-tiba kita buat tandah, berdosa. Patutlah ni dia buat tandah dalam kawasan masjid, tu menunjukkan dia bukan wakaf tanah, dia wakaf bangunan tu sahaja. Nah. Apa hukum ibu menyusu anak lebih daripada 2 tahun 6 bulan? Hukum dia moleknya 2 tahun. Ada kata lepas pada 2 tahun tak molek dah menyusu lagi anak. Ada kata dak menyusu lagi. Koh lama siapa juhne. Menyusu lagi ngamuk dia misalnya. Berat benar dah tu. Jadi koh bijak. Ada kata menyusu lama ni jadi semakin bijak. Ada hamba jumpa 2-3 orang, jo satu ni 7 tahun. Nyusu lagi dengan mak dia. Jadi bijak. Nah. Tapi nyanyolah mak dia. Sekali isak tu kepeh. Sekali isak ya. Nampak tak ada apalah. Minta ijazah doa ta'awuz taubah. Ini untuk rawatan pemutus saka jin dan sihir. A'udzu billahi minan nar. Hamba tak tahu ni, hamba baca hak tulisan ni hamba tak tahu. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabi jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Bara'atum minallahi wa rasulihi. Surah At-Taubah, surah Bara'ah. Ayat pertama surah Taubah ni ayat untuk orang mutus saka. Bara'atum, pelepasan daripada Allah dan Rasul. Niat kita pelepah orang ni daripada saka hok dok mengganggu dia.
Kebanyakan orang baca kalau nak bomo sako, nak pelepah ke perjanjian kita dengan jin hatu jembala tanah tu, kena royak bara'atun minallah, baca surah At-Taubah, mukaddimah surah Taubah. Tak baca bismillah. Baca direct gini. A'udzubillahi minannar, baca. Minta supaya dia lepas ke hubungan ikatan perjanjian tuk nenek dia dengan orang ni. Dengan ayat berkat ayat bara'atun minallah. Tuhan berlepas diri dengan Nabi daripada gini. Sampai habis ayat tu dah. Gitulah hamba tahunya. Bacalah banyak kali. Kaifiyat khas hamba tak tahu. Cuma tahunya cara nak pelepah saka lagu tu lah baca. Dengan niat melepas ke hubungan dan ikatan. Dan kita kena tanya pesakit ni, awak nak lagi kok? Dazi. Kalau dia kata nak, kita tak boleh pelepah perjanjian tu. Ia kena dia sendiri tak sih. Saya benci dah kat awak. Saya tak sih awak duduk dengan saya. I hate you. Gapa dia wah. Barulah kita baca. Kalau dia kata saya nak lagi, tak boleh. Hukum ambil air semaya dalam keadaan bogel. Sudah. Bukan toge, bogel. Apa hukum dia? Makruh. Dalam mazhab kita makruh kerana ambil air semaya ni ibadat. Seafdalnya pakai kain tuala, lepas tu ambil air semaya. Ada pendapat dalam kitab Al-Qala'id wal Khara'id, kau salah. Ada Bakushir tu. Ada Al-Imam Bakushir. Kata batal sembahyang ambil air semaya, lanja batal. Umur tamak makruh saja. Kerana ambil semaya ni ibadat. Ustaz, apa maksud hakul yakin? Ilmu ni ada jahil. Jahil ni bukan ilmu. Martabat yang pertama adalah ilmu. Mengetahui maklumat melalui pembacaan. Baca. Negara Jepun berada paling utara. Misalnya utara, ikutlah. Berada di hujung daratan ni. Hari negara matahari terbit. Maka kita pun dapat ilmu. Maka ilmu ni kemungkinan ditipu oleh orang. Ya. Kadang-kadang hak tulis tu, dia tak pernah pergi Jepun pun, dia pakai reka. Dia pun tak tahu. Dia kata Jepun ni nak pergi kok sebelah Taiwan pun boleh. Kok mana Taiwan? Pergi kok baca. Sudah baca. Taiwan bukan Taiwan. Taiwan tu bukan Taiwan. Taiwan tu nak pergi kok baca. Hanya bahasa Taiwan pula situ ni. Ilmu kemungkinan ada kekeliruan, kemungkinan ada penipuan. Ilmu yang peringkat kedua dipanggil ainul yakin. Lepas pada yakin, ainul yakin. Yakni kita tengok dah negara Jepun. Tengok negara Jepun. Ni negara Jepunnya. Ataupun kecek bak burger lah. Ni burger, tengok dah lah burger. Saat ni hamba baca ya dalam buku kata burger ni lagu ni boleh makan, boleh gapo. Ilmu saja. Apabila kita pergi kedai burger, kita tengok burger kakah lagu ni burger. Hamba ingat macam kereta, burger lagu ni. Ainul yakin. Kemungkinan salah. Ada lagi peratus. Tetapi lebih kuat daripada ilmu saja ni. Ilmu saja baca lagu tu kemungkinan banyak salah lagi. Kalau ainul yakin, banyak benar dah. Kita kata 50% dah. Ataupun 60-70%. Ni burger. Kita duk tunjuk burger. Katanya, apa dah? Katanya tu dia bukan burger tu bang. Tu hotdog. Hotdog panggil. Apa ingat burger? Ataupun tu gapo dah, hok panjang tu belum kau gapo dia. Ni belum ni. Belum nama. Hamba ingat burger. Tukar juga hamba ingat dia dah, hamba tengok dengan mata dah. Ada kemungkinan salah lagi. Tapi apabila tukar burger tu kata ni burger cutera. Kita pun ambil perut. Hakul yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Maka burger kakah lagu ni rupanya. Hok tulis dalam buku tu salah. Dia kata rasa masing-masing manis-manis, tawa-tawa. Hamba rasa pedah nak selok sekali. Maka kita lawan pula ilmu hak yakin. Ilmu kita mula-mula. Sebab apa? Sebab dapat hakul yakin. Ni hakul yakin. Sebab kita tak mungkin salah dah. Tak mungkin salah sebab
hakul yakin. Hak dah yakin ni. Apabila kita makan, maka kita pun koya, makan di KFC, ngoya duk makan, cap puak. Menghayati rasa daging ayam panggang yang sangat menarik, berauk kekoh. Berauk. Nama hakul yakin. Apa dia? Kamalul yakin. No, yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Itu hakul yakin. Begitu juga kita dalam belajar mengenai ketuhanan. Ilmu semata-mata. Kadang-kadang mungkin terfikir salah, mungkin. Tapi apabila ainul yakin, nampak dah kekuatan Tuhan, nampak jelas. Kemungkinan salah mungkin lagi. Tapi apabila hakul yakin, tak mungkin salah dah. Ngaji siapa peringkat hakul yakin, barulah tak kemungkinan salah. Salah tu tak ada dah peratusnya. Apa hukum mencukur, mencabut, mengerak bulu di jari atau di kaki? Ni sini. Gini. Bulu sini memaluki orang kau dok. Ni. Hok tumbuh sini ke? Memaluki orang. Ada bulu sini. Memaluki? Tak memaluki, maka tak boleh nak kerak. Kerana dia masuk dalam kategori benda normal. Kalau benda tu memaluki, barulah kita kerak. Misalnya bulu kita macam Wolverine tu bik. Sing tiga kan. Buat sering tu kerok apa semua, maka hak tu memalukan. Maka boleh kerak kerana memalukan. Tapi kalau tak memalukan, norma tak payah. Sah kodok korban seseorang jika seorang masuk bahagian korban dalam waktu yang sama dia berhutang dengan seseorang, tapi dia ada bayar, ada hutang ansur-ansur. Atau dia kena selesai dulu semua hutang dengan orang tersebut baru boleh bahagian korban. Gini. Kita kalau orang berhutang nak buat kebajikan berbentuk duit. Kalau bab semaya tak ada kaitan bab hutang ni. Hutang ia hanya berkaitan dengan duit. Maka kalau kita nak buat ibadat dengan duit tu, sepatutnya kita bayar hutang. Kalau bab semaya logilah ia tak ada kaitan dengan pitih. Dia semaya nak puasa tak ada kaitan. Nak okey orang berhutang tak boleh nak puasa. Oh saya tak boleh puasa. Bab apa tak puasa? Saya berhutang tak boleh nak minta izin dengan orang berhutang. Tak payahlah ia tak ada kaitan dengan duit. Kita nak semaya, tak ada kaitan dengan orang buta. Tapi kalau berkaitan ibadat dengan duit, kena minta izin. Contohnya kita nak pergi ke Mekah, guna duit ni, maka kita kena minta izin. Ataupun nak buat ibadat dengan duit, maka kita ada hutang, kena minta izin. Kata saya nak buat rebel tahun ni, kata waktu awak tak boleh bayar kopiti saya, tak boleh lagi lah. Ingat moga tahu suruh nak buat ibadat korban. Kawan tu kata buatlah, tak apa, kena minta izin dia dulu. Bukan kata tak boleh buat. Kalau kawan itu tak izin, kena bayar dulu. Kena bayar dulu. Dah selesai hak hutang dulu. Macam mana nak kuat ke email? Nak kuat ke email kita? Nak buat lagu mana? Email ni ada makanan dia. Hadir majlis zikir, majlis ilmu, tengok muka orang soleh, baca Quran, mengatik selawat, tu makanan email. Kalau kita tak buat benda lagu tu, email kita akan semakin lemah. Gitu yang mudah. Kalau kita nak kuat email tapi kita nak nyanyi atas kalbok, tak kuat email. Nak makan Maggi, tak kuat email. Jadi tu makanan email kita. Minta dengan Tuhan supaya dikuatkan email. Layak kodok seorang minta sedekah yang mempunyai emas di rumahnya. Dengan kata lain, rela dia minta daripada gada mah tu. Kita ada pitih gada lah mah tu. Saya apa mah ni, belai penuh. Lepas tu masuk bersamaku. Pakai baju buruk, gelem mah dekat seka. Panjang. Tak ada widi. Gelem sani gelem. Ada widi, tak ada pitih. Sungguhlah gelem sani mu perhabis di pitih di gelem. Jual lah gelem tu. Saya. Jangan. Pau nak makan ke apa? Nak makan gelem mah. Jual lah. Jadi kita bukan macam kita ada harta lah. Jangan ajar meminta. Nabi kata siapa dia meminta sedekah dia tidak layak, maka akhirat dibangkitkan gugur habis daging isi daging muka dia. Kadang-kadang ada orang suka, dia ada duit tapi dia suka meminta dengan orang. Maka Nabi kata akan gugur ni muka dia sebagai tanda dia tu tak ada maruah atas muka dunia, rela meminta
Kan kita kan kena jaga air muka kita. Antara jaga air muka, jangan ajar minta dengan orang. Meminta ni menjatuhkan air muka kita. Akhirat Tuhan nak kata barang ni salah, memalukan, jatuh habis ni isi lagi dia ni. Orang yang meminta benda yang tidak selayaknya dengan dia. Ustaz tutup guru dulu, tak main jin pun, umur panjang, sihat molek. Apa rahsia mereka sihat? Ambo tak tahulah, kena tanya dia. Ambo pun nak selok dah. Tok guru dulu sihat lagu mana? Pertama, makan makanan bersih. Makan makanan yang halal, yang Tuhan suka. Kedua, makan jangan lebih-lebih lagi. Makan jangan melampau sangat. Makan benda tak ada racun, campur benda spray, benda gapo, padi tanam sendiri, buah kait sendiri. Kambing perah sendiri, ayam perah sendiri, penuh atas rumah dok perah ayam nak makan ni. Bersih, wi makan makanan kok kambing pun makanan halal, tak wi makan berkatlah makanan. Maka makanan apabila berkat tak jadi racun. Nabi kata dalam ibarat kita kata hadis kau hamba tak ingat dah. Makanan orang soleh, makanan orang baik ni jadi penawar. Sebab tu kalau kita pergi ziarah siapa-siapa dia orang alim, wali ko, kalau dia hidup sekuk, makan perhabis. Kalau boleh gilak sekuk dia tu, dengan meja-meja. Apa? Sebab makanan orang soleh ni dia hidup makanan bersih, makanan halal, dia tak curi, dia tak lipat orang. Makanan orang kedekut pula, makanan orang fasik pula adalah racun. Kalau boleh paksa makan, makan sikit-sikit saja. Kerana dia jadi racun. Solat 4 rakaat lepas isya ada kelebihan tak? Kau dikira solat sunat ba'diyah. Solat sunat ba'diyah lepas pada isya 4 rakaat. Saya baru belajar bab zakat. Wajib qada bayar zakat terus lama hak dulu tak tungguk kena bayar, wajib kena qada. Sebab ibadat wajib kena qada ibadat wajib. Sama ada ibadat wajib tu zakat fitrah, kita tak bayar dulu berapa tahun? Saya dulu tahu tak pernah bayar zakat terus. Raya ya saya tahunya, zakat terus tak tahu. Berapa tahun? Dalam 20 tahun saya tak bayar. Okey, tahun pertama berapa ya? Jamai dulu, jamai japa tonggek 4 ria ya. 4 ria. Kira 4 ria campur 5 ria campur lah ni. Bayar zakat terus, jangan tunggu hari raya. Bayar sekarang. Benda wajib kena qada segera. Kalau sengaja kita tinggal, cari siapa dia orang miskin, beri. Sama ada nak beli beras pun boleh, ataupun nak beli duit. Adakah orang di dalam kubur boleh melihat dosa pahala mereka di alam barzah? Lagu mana pula? Orang dalam kubur boleh tengok orang dalam barzah. Sama-sama dia dah tu dia. Kubur ke alam barzah dah. Sama-sama tengok dia, badi-badi tengoklah. Berkali alam dunia ni kali nak kata dia. Orang hok mati dah boleh tengok maksiat orang dalam dunia lah. Boleh, ada ulama kata boleh tengok. Ibu bapa kita mati dah, dia tengok semacam amalan kita. Malam-malam dia buat gapo, duk tengok cerita kartun kau, duk gapo dia, Kung Fu Panda kau. Kakak ni mari tengok Kung Fu Panda. Mari tengok. Ayah dia pun duduk sengih situ tengok sekali dengan dia. Minat juga Kung Fu Panda rupanya. Jadi boleh tengok ada dalam kitab-kitab sebut kata orang mati boleh melihat amalan orang hidup. Lagu tu saja. Hadis kau gapo dia hamba tak ingat dah, tengoklah. Salah satunya tengok dalam kitab Syarhus Sudur fi Ahwalil Mauta wal Kubur. Karangnya Al-Imam As-Suyuti. Apakah status kitab ta'lim yang selalu dibaca oleh jemaah tabligh, baca selepas solat fardu? Kitab ta'lim ini dikarang oleh apa dia? Ta'lim kitab ta'lim ni. Dia tak ada kitab ta'lim, baca kitab fadhail dia. Kitab fadhail, kitab ta'lim ni yang panggil majlis tu, majlis ta'lim. Kitab fadhail ni dikarang oleh ulama boleh baca. Ada orang kata penuh dengan hadis dhaif dalam tu. Hamba nak cabar ya. Siapa dia yang mengaku muhaddis lah ni cutera lawan pengarang dia. Pengarang kitab Fadailul Amal Maulana Zakaria tu. Cutera lawan dia. Maulana Zakaria ni orang hebat muhaddis. Orang dok kata kitab dia hadis dhaif lah gapo dia. Hamba nak cabar
pengajian demo setara mana dengan Maulana Zakaria ni. Maulana Zakaria kat kitab Fadhail asal. Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Ada orang koma, kena qada semaya qada waktu koma. Koma ni kalau maksud dia hilang akal, maka tak wajib qada ketika seorang itu koma. Misalnya dia koma 3 bulan. 3 bulan tak payah qada semaya, tak payah qada kalau waktu puasa pun tak payah qada puasa. Kalau masuk kategori hilang akal. Tapi koma ni masuk dalam kategori tak hilang akal, cuma dia tak boleh gerak saja, maka dia kena qada semaya dan puasa. Saya nak tanya apa hukum hitamkan rambut untuk tutup ubai kita. Umur muda lagi tapi ubai putih dah. Nyakitlah dia nya, nyakit ubai putih. Putih ubai dia, jari ubai warna hitam, nyakit ubai putih. Jadi ubai putih. Lagu mana kalau dia nak tukar warna hitam? Ada penipuan ke tak? Ya, ada unsur penipuan. Awak kena zahir ke awak ni ada penyakit, maka hitam buat warna merah. Berarti orang ni sekalipun dia muda, apa dia warna merah, berarti rambut dia sudah berubah, dia ada penyakit berubah. Buat warna merah lah ganahnya. Buat warna merah gitu. Macam buru belatuk lagu tu. Tak apa, tak ada masalah. Bukan kita tiru orang-orang muda. Lagu tu. Nak tanya apakah amalan untuk hilang kebuasi selain makan ubat hospital? Makan pucuk pia. Pucuk pia. Bahasa Kelantan panggil pucuk pia. Ular jenis bentuk pak segi gitu. Nama pucuk pia. Allah, bahasa Kelantan payah nak terjemah ke bahasa Inggeris ni. Pucuk pias. Kau gapo dia tak tahulah, tapi orang panggil pucuk pia, hangpa tak tahu nak royak. Makan bendi ko, makan pucuk beko ko, benda-benda yang jenis ada lendai gitu. Nama bendi ko, gapo dia ko. Nah, boleh makan benda lagu tu gebuh, celor. Celor bukan keji maknanya. Sifat yang tercelor, sifat yang kena celor. Tak bukan celor tu maksud yang celor ni kita panggil bahasa gapo, tahu celor ni. Bahasa Kelantan panggil celor. Ataupun kita bukan rebuh, dia panggil letak atas puyuk biasa. Sting ke? Tak tepat sting. Tak tahu nama gapo dia. Maknanya bukan keji bukan celor hok keji tu maknanya nak yak gapo dia separuh masuk. Lagu tu. Orang panggil gapo dia? Celur katanya orang sini. Celur. Air tumbuhan saat ni mestilah dicelur. Dia kata tu. Tak tahulah betul ke tak. Kalau salah hamba lah dah nama. Jadi kena celur makan, insya-Allah jadi ubat. Salah ke tak kita buat ibadat kerana ingin murah rezeki? Adakah dikira beramal bukan kerana Allah? Ya. Kerana kita beramal untuk rezeki, bukan beramal kerana Allah lah. Kalau beramal kerana Allah, mesti kerana Allah sungguh. Kalau kita beramal untuk rezeki, boleh ke tak? Boleh. Tetapi tak boleh Allah lah. Boleh rezeki itulah. Gitulah. Rugi. Rugi niat kerana Allah. Ada orang buat maksiat dalam sembunyi, tapi kita tahu tanpa sengaja. Kita perlu tegur ke tak? Sebab kalau tegur ke aib dia pula, malu dia pula. Gini. Kecek, kalau maksiat dalam keadaan sembunyi, tegur dalam keadaan sembunyi. Kalau dia maksiat dalam keadaan zahir, boleh kita tegur dengan zahir. Tu kaedah dia, Tapi moleknya kedua-dua keadaan ni mesti tegur dalam keadaan sembunyi. Moleknya. Kalau orang maksiat zahir kita pergi tegur molek sembunyi. Nak tegur secara zahir pun boleh, tetapi molek secara sembunyi. Gi cuik dia, ini kita makan magi ketai. Mana belajar magi habis ketai? Tengah hidup makan magi ketai ke payah nak tinggal, mungkin kena gepih, kena gapo ke. Masa dia tengah semangat lagu tu nak tinggal tak boleh dah kalau magi puyuh pakai telur gitu ya. Kita kecek ceramah sikit kata gini-gini. Slow talk dengan dia lah. Slow pun biar derah, jangan tak dengar pula. Slow pun. Ustaz mohon ijazah cara buat air tawar, buat segala penyakit dan gangguan iblis. Kita sebut dah cara buat air tawar ni, ambil ijazah ni. Air tawar semua jenis air tawar atas muka dunia Tuhan ni. Niat saja yang berbeza. Penyakit gapo-gapo, cara dia sama sahaja. Pertama ambil air sesuai dengan keadaan kita, nak mandi ke gapo, nak basuh rumah ke, nak gapo, sesuailah air dengan sesuai. Ambil garis buku boleh sikit saja tabur. Lepas tu baca Yasin, baca surah Dukhan, baca Manzil ataupun ayat 33 baca. Ambil tangan celup.
baca. Oh, baca derah biar air tu kocok sikit. Nah, kalau dia tak kocok yuk kocok waktu dia. Oh, baca nah. Lepas pada tu boleh buat minum air ni, boleh buat gapo basuh kereta boleh, basuh rumah boleh, untuk orang masuk jin pun boleh. Kalau masuk jin kena minum sampai habis. Jadi jangan buat sebeledi, buat sebotol saja. Nah, baru kalau tidak minum sebeledi, masuk meme atu lari, masuk munggah lain dah pula. Nah, tu ambil ijazah cara dia nah. Mudah-mudahan boleh kita guna bantu orang. Ustaz nak tanya, dobik dia gano sebenarnya lepas baca doa tidur tak boleh kecek. Lagu mana maksud dia? Misalnya ada amalan tu lepas pada doa tidur lalu. Jangan kecek. Lagu mana kalau hamba tak kecek tapi hamba main mesej? Hamba chatting kau. Dipanggil kecek? Ya, berkecek juga. Yang ni lepas pada doa tidur selalu. Jangan kecek chatting kau WhatsApp tu maksud itu. Mohon tip untuk berlatih sebut ra bagi yang pelak mirobihim. Berlatihlah sebut ra. Nah, lidah tu berlatih insya-Allah boleh. Tarik sikit lidah tu, kokok sikit dengan sudu. Orang zaman dulu kokok dengan sudu biar lembut sudu. Biar lembut sudu pula. Biar lembut lidah tu. Kokok biar jadi lembut lidah baru boleh sebut mirra ra. Nah, ni mirobihim enggak nyanyolah nah. Jangan berlatih lagu tu insya-Allah boleh. Tu saja. Adakah boleh menggunakan telaga yang berada di tanah masjid diwakafkan untuk kegunaan saya? Boleh nak guna tapi kena minta izin daripada nazir masjid. Apa maksud nazir? Pemerhati harta wakaf masjid, yakni AJK masjid. Tanya dia, boleh ke tak saya guna ni telaga masjid, saya nak guna untuk keperluan saya? Katanya nazir boleh guna tapi bayarlah 5 riyal sebulan ke 10 riyal sebulan. Maka wajib kena taat, jangan pandai-pandai ambil bata paik buah-bubuh anjing guna untuk kita. Ni harta wakaf masjid. Takrif fakir miskin menurut Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lah paling payah sekali nak mentakrifkan fakir miskin. Fakir miskin ni orang yang tidak memiliki harta untuk menyara kehidupan dia sampai mati. Tu maksud dia. Misalnya kita untuk hidup, misalnya hidup kita standard 60 tahun, berapa ribu kita perlu untuk menyara hidup dalam 60 tahun tu? Misalnya kita perlu 200 ribu ataupun 500 ribu lah untuk kita hidup sampai umur 60 tahun. Maka kalau siapa dia tak ada memiliki 500 ribu tu, orang tu miskin. Orang ramai miskin? Ya, menurut takrif Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i paling ramai orang akan berlaku miskin. Ni kita bukan kata 500 ribu, 5 riyal pun tak ada dalam poket. Memang sesena lah kitanya. Boleh kau tak buat kek, buat makanan berbentuk haiwan? Tak boleh. Yang masuk dalam kategori membuat patung di dalam bak membuat patung. Tak boleh. Tapi kalau buat patung separuh saja, buat kepala saja ke apa dia, ni macam kategori buat patung lah. Sama ada patung itu dibuat kek, buat sekut tawa, buat baulu ikan, baulu raksasa, kek atromeng, apa ikut dia boleh tak? Hukum dia lagu tu. Ulama-ulama dulu ada setengah tu tak makan sebab tak boleh, haram hukum dia patung lagu ni ke. Jadi kalau nak buat hok kaedah seperti kita buat patung hok tak dosa, seperti separuh saja ke. Berarti kalau ditiup nyawa dia tak akan hidup. Seperti separuh sekat ni ke, kepala saja ke, tangan saja lagu ni. Boleh, ada masalah. Minta pandangan ustaz tentang pelakon Malaysia Ikram Dinsley. Thank you ustaz. Pelakon Malaysia ni hamba tak kenal, minta maaf dah. Bapalah dia lagu ni kau hamba tak tahu, no comment. Dia bapa ada kata dia sakit, hamba tak tahulah. Jadi hamba tak tahu tahu mana. Jadi kalau orang sakit maka tak ada hukum bagi dia. Dia nak jadi Ultraman ke, dia nak jadi Power Ranger ke, nama. Hak lah ni hak tak sakit tu masalah. Kalau hak sakit dimaafkan. Jadi hamba tak tahu ni lagu mana kedudukan dia ni. Tak berani hamba nak royak namakan dia tak sakit ke, dia sakit ke. No komen jugalah. Cuma kalau dia sakit, ada orang kata dia sakit.
Maka kalau sakit tak ada hukum lah. Dia sakit nak kata guana dia. Macam pok kita lah sakit. Nah. Ciri-ciri miskin manakah yang masuk syurga terlebih dahulu? Miskin yang taat Tuhan lah. Semaya, puasa dan bersabar dengan kemiskinan yang ia hadapi, maka boleh masuk syurga 500 tahun lebih daripada orang kaya. Boleh kodok kita minat orang bukan Islam? Ada kata makruh, ada kata haram. Hamba sebut dah dulu kerana orang Islam sentiasa mengajak kita kepada kekufuran dan maksiat. Suka kepada BTS, suka kepada Korea, suka kepada K-pop. Ada K-pop kata, mari-mari mengaji fardu ain. Ada nyanyi? Ada nyanyi tu? Tamu semua ajak kepada maksiat, ajak kepada zina, ajak kepada bergoni, ajak kepada bergapo. Jadi kalau tak jadi kafir pun jadi minat kepada maksiat. Pemain bola sepak kau gapo dia ikutlah. Kerana orang kafir ni sentiasa mengajak kepada maksiat ataupun mengajak kepada kekufuran. Kebanyakannya lah. Ada tak? Saing orang kafir tu ajak pergi balasa kau, jarang sangat. Maka ulama kata ada kata makruh, ada kata haram. Minat kepada orang kafir. Pasal tak silap ambo dalam Iqna' syarah kepada mata Fathul Qari itu. Iqna' tengok dalam Bajuri alal Iqna' tu dia ada syarah panjang lebar masalah baca dalam bab perang jihad. Nabi pernah tegur sahabat-sahabat yang ibu bapa dia masih kafir. Maka sahabat pergi perang dalam keadaan macam tak sungguh engkau keluarga dia. Maka Nabi kata jangan ada perasaan saya kepada orang yang kafir dengan Allah. Saya lagi dia kafir dengan Allah Taala. Dia lawan Allah Taala saya lagi. Kalau saya fasik boleh kira lagi ni dia kafir. Dan tidak salah kalau kita orang Islam bercita-cita kepada orang kafir masuk Islam. Sama saya ke dia dengan cara hamba bercita-cita supaya dia dapat hidayah. Itu tak apa gitu. Tapi kalau saya dengan kekufuran dia pun hamba tak sidi dia ubah diri dia. Tapi hamba saya juga. Ni masalah. Sekiranya azam berkumandang dan seorang berada di bilik air, perlukah menjawab lepas pada masuk bilik air baru jawab. Tapi lepas pada 2 jam baru kita tu maka tak payah jawab azan lah. Tak kejut dia orang pula. Tapi lepas pada azan betul kita tu okey boleh lagi. Apa hukum saya menega satu barang mahal tapi terpaksa menipu sebab nak bagi laku barang tu. Saya terus terang pula mesti tak laku barang tu. Sudah. Tapi niat saya baik. Untuk bagi customer guna barang itu sebab ada kebaikan juga barang tu. Contoh jual penapis air, apakah hasil yang terdapat ni jadi syubhat gini. Masalah jual dengan nipu ni tak boleh lah. Berdosa hukum dia. Kerana jangan hukum menipu. Jual beli ni jangan ada unsur menipu. Jual beli akan jadi haram kadang ada unsur menipu. Sekali pun kita rasa barang yang kita beli tu ada kebaikan untuk dia. Ikutlah kita jual barang suplemen ko, barang makanan kesihatan. Itu duk batuk. Kecil manis. Kita nipu. Memang kita nak pergi makan obat ke dia. Kalau betul kita nak kebaikan ke dia, berilah. Tak boleh juga, kena bayar juga. Pas kita pun nak pergi kebaikan ke dia tapi tipu, tak boleh lah tipu. Tapi kalau kita jual dengan harga mahal tak panggil tipu. Kita beli barang ni 10 riyal, kita jual 800 riyal. Barang Malaysia harga Yahudi dia panggil. Tak apa, tak ada masalah apa. Jadi tak boleh menipu. Jangan ada unsur menipu dah. Nak tanya apakah maksud di sebalik panggilan baba di kalangan alim ulama. Baba ni masyhur dengan tutup guru di kawasan Fatani. Fatani ni negara dijajah oleh Siam, Buddha. Maka orang Buddha lebih sinonim dengan perkataan dia kalau orang besar dalam agama dia dipanggil baba. Kalau agama Nasrani ko dia panggil baba. Baba Black Sheep, bukan Baba Black Sheep tu. Maknanya Baba ni maknanya orang besar dalam agama Nasrani Katolik. Maka apabila agama orang kafir dia panggil Baba ni orang besar agama dia. Sehingga orang-orang Fatani berada di negara tu terkesan dengan perkataan dia nya panggil tutup guru tu Baba. So, kedua ada kata maksud Baba ni ayah. Baba maksud dia ayah. Maka kita kata tok guru ni sebagai ayah kita. Ada kata setengah tok guru tak suka dipanggil baba kerana hak ni pengaruh agama lain. Nak panggil tok guru. Hak tu tak ada pengaruh agama lain.
Tapi nak panggil pun tak ada masalah gapo, babo nah. Musim PKP kalau maya pada orang iqamah masjid, pintu masjid tutup. Adakah sah semaya, hak semaya luar masjid mengikut imam pintu tutup? Tak sah. Hukum dia wajib kena buka, cokeh lah dengan pagar dengan gapo dia nah. Adakah boleh pergi dan baca Quran ketika maya? Lagu mana kaifiat dia? Boleh. Cuma makruh. Moleknya semaya tengok tempat sujud, jangan duk tengok kok mazhab, tengok kok internet, tengok kok apa? Handset. Tengok kok tempat sujud. Kecuali ada hajat. Kalau hajat hukum dia tidak makruh, boleh tengok. Pergi handset gitulah. Jangan gerak banyaklah. Apa hukum belajar ilmu kebatinan, juruh nafas, katanya ilmu hak. Kalau ilmu tu betul, silakan belajar, hukum dia harus. Ilmu Tuhan tu sangat banyak. Kalau ilmu tu salah, tak boleh belajarlah. Mohon amalan untuk orang yang tidak berapa rajin macam saya. Tak payah amalan, muka tak rajin muka yo. Kalau wi pun tak rajin juga. Nama. Jadi lagu mana tak tahu. Rajin ke dulu baru saya wi amalan. Kerana kalau malam muka tak rajin juga pun. Bapa kita rajin, bapa kita malah. Tanya hak tu dulu. Maka kalau contohnya apa saya jadi rajin? Oh sebab saya kalau saya kenyang saya akan rajin. Okey. Tai nak buat ibadat kenyang ke diri jadi rajin gitu. Bapa kita kena tahu diri kita sendiri apa sebab kita jadi rajin, kita guna ke sebab tu untuk dalam bab ibadat. Nah. Kalau selepas bersalin nak mandi wiladah, tapi lepas bersalin terus ada darah nifas. Jadi perlu mandi banyak ke tak? Nak mandi selalu pun boleh, tak usah mandi pun tak apa. Mandi wiladah sebab apa? Sebab ada nifas. Kalau mandi pun macam tak ada faedah juga. Nak tunggu nak mandi sekali dengan wiladah nifas pun boleh juga terpulang pada kita. Hak penting mandi. Saya sering onani. Macam mana cara nak berhenti onani? Mudah saja, berkahwin. Apabila berkahwin balik sana onani pun tak apa, onano pun apa dia, onanus ko boleh berlaku. Jadi berkahwin. Cara Nabi kata kalau bak gotu satu cara sahaja, keris mesti dimasukkan ke sarungnya. Tu sahaja jawapannya. Kalau keris terlalu tajam, maka tanganlah jawapan dia, bubuk dalam sarung molek-molek. Borong mesti telur di sakok dia. Borong nak telur dah tu, kena cari sakok dia. Orang tua panggil lagu tu. Tak ada cara lagu lain dah. Tak sedap zikir pun tu sebab tak cara kau ni. Jadi berkahwinlah. Selamatlah agama Nabi kata. Lagu tu. Jadi tu tips dia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.